اللهم صل وسلم وبارك على محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن نصره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izinnya kita sama-sama diberikan peluang dan kesempatan untuk kita berada di rumah Allah pada saat ini. Mudah-mudahan beradaan kita dalam rumah Allah, di samping kita mengulang kaji, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah limpahkan keberkatan untuk kita. Allah menjadikan pertemuan kita ini satu pertemuan yang mendapat rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, sambungan hadis Nabi yang berkaitan dengan tajuk kelebihan mendirikan qiyamul lail. Muka surat 42, hadis yang ke-36. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khaira min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyah wa dhalika kulla lailatin, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada waktu malam ada suatu ketika yang tidak diketahui oleh seseorang. Riwayat Muslim, sekiranya ketika itu ia memohon sesuatu kebaikan kepada Allah, sama ada kebaikan itu urusan dunia ataupun akhirat, niscaya Allah akan menerima segala permohonan itu. Masa yang berharga dan bernilai itu berada pada setiap malam. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, hadis Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan pada kita bahawa di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hambanya ialah nikmat beribadah di waktu malam. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang Allah kurniakan nikmat ini.
nikmat boleh bangun malam, boleh beribadah pada waktu malam. Dan beribadah pada waktu malam ini dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu saat, satu masa yang jika sekiranya hamba-hamba Allah memohon kebaikan daripada urusan dunianya dan urusan akhiratnya, maka Allah akan menerima permohonan itu. Di hadis ini kata para ulama menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan hamba-hambanya. Sama ada permohonan itu daripada urusan dunianya, urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan dunia, sihat, harta, keluarga, ataupun urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat, mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, mohon syurga, mohon kebaikan semasa kita di mahsyar, mohon kebaikan masa kita nak dihisab, kebaikan di alam kubur. Ya, apa sahaja yang kita minta, Allah yang Maha Pemurah ini akan kurniakan kepada kita. Ini satu sifat karam, kemuliaan, jud, kemuliaan pemurah Allah Subhanahu wa taala. Semua permintaan manusia ini dia kurniakan. A'tahu, Allah berikan satu saat itu. Dan hadis ini juga menunjukkan galakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdoa pada waktu malam. Cumanya para ulama beza pandangan tentang malam itu. Bila dimaksud malam? Ni macam lah ni, kira kalau kita panggil malam lah ni. Tapi malam yang dimaksudkan bahawa saat yang Allah istijabah doa, malam tu pukul berapa, bila waktu malam itu. Ada di kalangan para ulama yang menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan malam itu ialah satu saat itu sulusun minal lail, 1/3 daripada malam. 1/3 daripada malam. Yang maksudnya itu selepas pukul 12 itu 1/3 kita bahagi 3. Iaitu ada selepas 12 sampai pukul 6. Mana ada 6 jam bahagi 3. Pukul 2 1/3. Pukul 4 2/3. Lepas itu waktu yang akhir 1/3 daripada akhir malam. Jadi kalau ada para ulama kata madha sulusun minal lail, berlalu 1/3 malam. Jadi lebih kurang pukul 2. Ada di kalangan para ulama kata nisf fil lail, setengah daripada malam itu. Maka setengah malam itu pukul 3. Sebab jika 6 jam, 6 bagi 2, pukul 3. Dan ada yang kata sulusul akhir, 1/3 akhir, mana pukul 4. Pukul 4 ke atas. Itu ada 3 pendapat. Yang pertama, sulusul minal lail itu 1/3, makna pukul 2. Ada yang kata pukul nisful akhir pukul 3, dan pukul mana kalau kita kiranya pukul 2, pukul 3, pukul 4. Ini berdasarkan kepada beberapa riwayat yang lain. Jadi para ulama ni ambil dasarkan beberapa riwayat yang lain ini. Waktu itu ada disebut 1/3,
ada 1/2 dan disebut 1/3 akhir. Kenapa? Karena semua ini waktu-waktu yang dilakukan Rasulullah SAW melakukan ibadah pada waktu itu. Berbeza dengan kita baca sebelum ini hadis yang berkaitan dengan solat Jumaat, satu doa satu saat yang Allah istijabah itu masa dia pendek aja. Tapi ini masa yang Allah bagi itu panjang. Jadi kita boleh pilih untuk beribadah daripada kata para ulama daripada pukul 2 sampai pukul 4. Kalau kita nak ambil pukul 2 saja atau pukul 3 saja atau pukul 4, itu waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba minta Allah kurniakan. Dan hadis ini sendiri menunjukkan kepada kita bahawa kemuliaan waktu malam ini berbanding dengan waktu siang. Pada waktu malam, waktu yang Allah sediakan untuk kita berehat. Allah jadikan waktu malam ini waktu berehat dan waktu yang tenang, waktu yang bila kita bermunajat kepada Allah, hati kita ni tenang. Pada waktu inilah Allah menerima doa. Berbeza dengan waktu siang, waktu yang kita sibuk bekerja, pemikiran kita pun berserabut, tak fokus. Kita ingat pada urusan-urusan lain. Tapi bila kita beribadah pada waktu malam, fikiran kita fokus, fikiran kita tumpu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon dengan penuh rasa ketenangan. Maka itu kemuliaan yang Allah bagi malam ini. Betul Allah bersumpah dengan waktu malam ini. Wal-laili idza saja, demi waktu malam yang apabila tenang. Tenang tu pukul berapa? Tenang tu lah para ulama kata selepas pukul 12 tu pukul 2. Itu waktu yang sangat tenang. Kalau kita lena apa waktu tu, lena mati sungguh, lena macam orang mati. Kita tak dengar apa-apa dah. Tapi kalau kita lena dalam pukul 10, pukul 11 tu, macam-macam suara kita masih boleh dengar lagi. Wal-laili idza saja. Pada waktu malam tu. Kemuliaan yang Allah bagi pada waktu malam ini. Ini menggunakan waktu berehat, tapi waktu itu waktu yang Allah khususkan kepada umat Nabi ini untuk kita berdoa kepada Allah urusan-urusan dunia. Dan kata perawi yang meriwayatkan hadis ini mengisbatkan, menetapkan bahawa waktu Allah menerima doa ini ialah tiap-tiap malam, kulla lailatin. Sebab apa? Sebab ada satu malaikat yang Allah lantik untuk meninjau rumah-rumah umat Nabi Muhammad ini, manakah rumah-rumah yang bangun malam, yang berdoa, dan para malaikat ini membawa doa ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diistijabahkan, untuk untuk diterima doa ini di saat itu, waktu malam ini. Maka Allah kurniakan ni satu kurniaan nikmat yang sangat besar kepada kita, iaitu tiap malam kita minta doa pengampunan, minta kita Allah ampunkan dosa-dosa kita. Di siangnya kita lalai, kadang-kadang siangnya kita melakukan dosa, kadang kita bercakap, kita menulis, kita buat macam-macam pelbagai dosa kita kepada Allah. Maka Allah sediakan malam. Ini tawaran yang Allah bagi kat kita. Tawaran ni bukan macam tawaran manusia. Manusia ni dia tawar hujung bulan, awal bulan, kadang-kadang hari raya, mai raya, macam-macam raya. Tapi Allah tawarkan pada kita ni tiap-tiap malam. 365 hari setahun, 365 malam yang Allah bagi pada kita, tawaran untuk Allah menerima, Allah istijabah doa kita. Ini peluang yang Allah bagi pada kita. Jadi pengajaran hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam penuh dengan berbagai nikmat dan rahmat.
Maka antara nikmat ialah makhluk manusia dan makhluk lain dapat tidur dan beristirahat dengan baik. Ini nikmat yang Allah bagi kepada kita daripada malam itu. Dan pada waktu malam juga Allah menjadikan satu ketika di antara nikmat yang Allah bagi, ia satu ketika yang sangat besar kelebihannya jika seseorang berdoa untuk kebaikan dunia dan juga akhirat, insya Allah perkenankan. Malam itu sendiri nikmat, kata para ulama. Allah jadikan malam yang bersilih ganti siang. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Sebut peredaran siang, pertukaran siang dan malam tu berubah. Siang, esok malam, siang malam itu ada satu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sediakan pula dalam peredaran malam itu satu saat Allah menerima doa orang-orang yang bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ambil peluang tu. Sebab apa yang dikhabarkan Nabi ini hadis yang sahih, maka kita ambillah kesempatan dan kita peluang untuk kita bangun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan satu di antara masa-masa yang kita bangun itu, waktu itulah Allah, para malaikat mengangkat doa ni ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menerima doa kita. Dan yang ketiganya, waktu yang mustajab doa itu terdapat pada setiap malam. Disebut tadilah hadis menyebutkan bahawa tiap-tiap malam ni Allah sediakan bagi kita 365 malam. Kemudian hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min al-laili falyaftatih as-salata bi rak'atayn khafifatain. Ini di antara adab cara bila kita bangun malam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu semua bangun di waktu malam, maka hendaklah ia mengerjakan sembahyang sunat 2 rakaat yang paling ringkas. Sama ada kita terus sembahyang tahajud ataupun kita sembahyang sunat wudu. Itu di antara sunat yang ringkas. Lepas kita ambil wudu, kita bangun malam, kita sedap, kita bangun, kita ambil wudu, lepas ambil wudu sembahyang sunat wudu. Sunat yang ringkas. Kemudian diikuti dengan sunat tahajud, ataupun kalau kita tak mau sembahyang sunat wudu, kita sembahyang sunat tahajud yang ringkas, khafifataini. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila Rasulullah bangun di waktu malam, baginda memulainya dengan sembahyang sunat 2 rakaat yang paling ringkas. Kenapa? Kata para ulama, ialah untuk menghilangkan rasa mengantuk yang masih ada dalam tubuh badan kita, untuk menghilangkan kesan malas sebab tidur kita tu. Jadi kita semayang yang ringkas dulu, supaya apa? Anggota-anggota badan kita ni jadi cergas. Semayang ringkas, dengan semayang ringkas itu akan menghilangkan rasa takut dan mengembalikan kepada kita kecergasan untuk menunaikan solat-solat lain pada malam itu. Itu tujuan Nabi SAW semayang bagi ringkas. Jadi sunat memulakan dengan sembahyang sunat 2 rakaat ketika bangun di waktu malam sebelum melakukan ibadah-ibadah lain. Di antaranya kelebihan bila kita bangun malam, ibadah yang utama ialah sembahyang. Kita sembahyang dulu sebelum nak baca Quran, sebelum kita nak bertasbih, bertahmid, tahlil dan ibadah-ibadah lain ni, mulakan dengan solat dulu. Ini sebelum kita buat ibadah lain.
Kalau kita nak pergi masjid umpamanya, kita nak pergi untuk i'tikaf di bulan Ramadan, dah kita bangun di rumah, sembahyang sunat dulu 2 rakaat, kemudian kita pergi masjid, sembahyang pula di masjid, kemudian tak mau buat ibadah apa dah, kita i'tikaf duduk saja ya. Ataupun kita nak berzikir, tak mau sembahyang lain dah. Tapi sunat memulakan sembahyang 2 rakaat ni kerana apa? Kerana mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk kita apa? Untuk hilangkan kesan daripada tidur tadi, bagi kita masuk waktu sembahyang dengan sihat, dengan cergah dan sebagainya. Kalau kita ada rasa malas, kesan daripada tidur tadi, tak letih sebagainya, bila kita sembahyang dengan ringkas, dia akan mengembalikan kecergasan itu. Dan yang keduanya, usaha seseorang untuk memperbanyakkan amalan-amalan sama ada secara terang atau sembunyi sangat digalakkan oleh Islam. Karena itu dengan berbuat demi dapat mengelakkan mereka bersifat riya. Jadi kita bangun malam ni sembunyilah, sembahyang pada waktu malam dengan cara yang tersembunyi, dengan kita menyembunyikan amal-amal ibadah kita pada waktu malam yang kita lakukan. Sesungguhnya wa anha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu min al-laili min waj'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 rak'atan. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya, bahawa Rasulullah SAW apabila baginda tidak sempat ataupun terlambat mengerjakan sembahyang sunat pada waktu malam disebabkan sakit atau lainnya, maka baginda akan mengerjakan tersebut di waktu siang hari sebanyak 12 rakaat. Ini hadis yang sahih daripada riwayat Imam Muslim. Jadi para ulama menyatakan bahawa orang-orang yang menjadi kebiasaan bangun malam, dia memang rutin dia bangun malam, sembahyang malam, tiba-tiba atau malam sakit ataupun tidur kerana keletihan yang sangat, maka boleh dia qada sembahyang yang tertinggal pada waktu malam itu pada waktu siang. Boleh. Sunat, kata para ulama, nadbu qada an-nafl, sunat menunaikan qada sembahyang sunat daripada sembahyang sunat yang ditinggalkan di waktu malam. Ini bagi orang yang istiqamah bangun malam ni, boleh. Begitu juga dengan sembahyang sunat waktu siang. Kita ni memang selalu sembahyang sunat duha umpamanya, tak pernah tinggal. Tiba-tiba kita naik perjalanan umpamanya, naik kapal terbang apa, pada waktu tu tak boleh nak sembahyang, sampai sana kita boleh qada. Itu bagi orang yang ni. Ini hadis ini, qada lima fatahu min nafilah. Kata para ulama, dia boleh menunaikan qada daripada sembahyang yang luput daripada sembahyang sunat. Boleh buat. Di antaranya pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ulama dalam mazhab Syafi'i, Ibn Hajar kata boleh. Dia kata wa alaihi jara Ibn Hajar dalam fi syarhil mishkat, dalam hadis mengatakan bahawa boleh macam tu. Berdasarkan apa? Perlakuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah, Sayyidina Aisyah cerita Rasulullah melakukan dan demikian. Maka semua amalan pengajiannya, sunat yang dikerjakan seorang seberterusan akan diberi pahala dan dapat menampung kekurangan yang terdapat pada amalan wajib. Itu faedah daripada kita bangun sembahyang malam. 2 rakaat ke 4 rakaat ke 6 rakaat yang kita buat itu untuk menampung sembahyang fardu yang ada kekurangan. Mungkin
hilang khusyuk masa kita sembahyang. Mungkin ada sunat-sunat yang kita tinggal. Banyak sunat dalam sembahyang ni. Memang fardu ni sunat-sunat semua. Baru kita tertinggal. Maka dengan sembahyang sunat tu akan menampung kekurangan-kekurangan yang ada pada sembahyang sunat itu. Dan yang keduanya, melakukan sesuatu kebaikan, segala kebaikan tidak terbatas kepada suatu masa itu saja, bahkan ia boleh dilakukan bila-bila masa dan tempat asalkan tidak bertentangan kehendak syarak. Termasuk kita mengqada sembahyang yang luput daripada sembahyang-sembahyang sunat. Sebab apa? Sebab kita sentiasa berusaha nak jaga daripada ibadah-ibadah kita ni. Itulah dengan cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW membolehkan kita untuk kita tampung sembahyang-sembahyang kita yang kita buat, yang kita luput daripada amalan-amalan solat sunat. Kemudian an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi aw an shay'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sabda, sesiapa yang tertidur sehingga tidak sempat membaca atau melakukan perkara yang biasa dilakukan seperti sembahyang sunat atau membaca ayat-ayat Al-Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid dan bersolawat, maka hendaklah ia membacanya di waktu siang di antara sembahyang zuhur, di antara sembahyang subuh dengan sembahyang zuhur. Ini boleh. Maksudnya kalau kita luput sembahyang malam, kita lupalah, kita dah tertidur dan sebagainya, tidurlah, tidur tak jaga, kita boleh qada sembahyang sunat yang kita malam itu. Ataupun menjadi kebiasaan kita duk baca Quran, bangun malam kita baca Quran, jadi kita qada balik, gantikan balik ibadah-ibadah sunat tadi, tasbih, tahmid. Kalau kita duk baca biasa kita baca 100, kita baca balik ulang-ulang itu. Ini riwayat daripada yang riwayat Sayyidina Umar mengatakan kita boleh buat macam ni. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cara yang Nabi ajak. Hadis ini kata para ulama hadis nyatakan digalakkan kita mengqada amalan-amalan sunat. Kita niat qada amalan sunat ni yang muakkad, yang ada kaitan dengan waktu-waktu ni. Sembahyang malam ada waktu-waktu dia, sembahyang duha ada waktu dia. Maka kita dah jadi kebiasaan bagi kita, maka kita qada. Bila kita boleh qada? Bila kita tinggal kerana keuzuran. Bukan sengaja tinggal, kita tinggal kerana keuzuran. Uzur tadi macam-macam lah. Kalau sembahyang ni kita naik kenderaan, nak bangun tak boleh, nak sembahyang tak boleh, atau dengan sebab sakit dan sebagainya, maka bagi orang yang qada ini, kata para ulama, dapat pahala seperti mana pahala orang yang buat secara tunai waktu itu. Walaupun dia solat itu di luar waktu, tapi dia sama. Kasawabil muaddi, seperti mana dia buat pada waktu dia buat tunai itu. Jadi kaedahnya, orang yang sembahyang buat sesuatu ibadah di luar di waktu dan dia qada kerana keuzurannya, maka dia akan dapat sawabul ada, pahala dia tunaikan pada masa
waktu yang disunatkan dia menunaikan ibadah-ibadah sunat itu. Ini pendapat para ulama nyatakan begitu. Maka sesiapa yang tidak dapat melakukan amalan sunat yang biasa dikerjakan pada waktu malam disebabkan keuzran syar'i seperti sakit dan sebagainya, bolehlah ia mengerjakan pada waktu siang dan pahalanya sama sahaja. Itu kata pahala tadi. Dia akan dapat pahala. Syaratnya dia telah jadi satu kebiasaan. Kalau kita ni termasuk di antara orang yang dah selalu, yang kerap, yang biasa. Yang kedua, orang yang banyak beribadah sama ada wajib atau sunat akan mendapat nikmat dan rahmat Allah ketika hidup di dunia dan juga di akhirat. Di antara nikmat besar yang Allah bagi kepada kita ni, nikmat malam ini dan nikmat kita boleh bangun waktu malam. Itu Al-Quran menyebutkan ayat ni. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allah kurniakan kepada ni tatajafa, orang-orang yang berjaya melekangkan belakangnya daripada tempat tidur. Junubuhum 'anil madaji', daripada tempat tidur ni, lalu mereka bangun daripada tidur mereka, yad'una rabbahum, mereka berdoa pada Tuhan mereka, khaufan, dengan rasa takut, dan tamak kepada pengampunan Allah, tamak pada syurga Allah. Inilah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjaya, yang Allah bagi nikmat yang besar. Nikmat ini bukan nikmat sihat saja. Nikmat sihat tu nikmat yang Allah bagi. Tapi nikmat yang besar adalah sihat, kita boleh buat ibadah kepada Allah. Itu nikmat besar. Sihat itu nikmat. Tapi kalau sihat yang Allah bagi tak boleh digunakan untuk buat ibadah kepada Allah, maka nikmat sihat itu tidak ada nilai. Tapi kalau nikmat sihat yang Allah bagi, dengan sihat itu kita boleh beribadah, nikmat itu adalah nikmat yang besar. Panjang umur, nikmat. Maka kalau kita diberikan panjang umur, nikmat panjang umur itu kita boleh beribadah kepada Allah. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya dan dia boleh buat kebaikan, itu nikmat yang besar. Harta Allah bagi nikmat, tapi dengan harta itu dia boleh sedekah pada jalan Allah, infak pada jalan Allah. Maka harta itu nikmat yang besar yang akan dia dapat manfaatnya di dunia dia dapat, dan sudah tentu di akhirat. Termasuk orang-orang yang beribadah. Sebab ramai orang yang Allah bagi nikmat ni. Allah bagi nikmat mata, telinga, tangan, kaki semua lengkap, tapi tak boleh nak tunduk dan sujud kepada Allah. Sebaliknya digunakan untuk buat maksiat pada Allah. Maka dia menjadi satu nikmah, bukan nikmat lagi. Tapi kita bersyukur kalau Allah bagi tubuh badan yang sihat, anggota yang lengkap, akal yang sihat. Semualah kita dapat nikmat ni dan kita manfaatkan pada jalan Allah. Kita nikmat, gunakan nikmat ini kepada untuk berabdikan diri kita kepada Allah. Maka nikmat ini adalah satu nikmat yang sangat berharga, nikmat yang besar, yang akan kita dapat hasilnya bila kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Termasuk nikmat yang kita akan dapat di alam kubur. Sebab itulah kita minta pada Allah, kita doa pada Allah, Allah panjangkan umur, Allah bagi kesihatan, Allah bagi kekayaan pada kita ni untuk kita dapatkan hasil daripada nikmat yang Allah bagi ini, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah bentang kepada kita dalam Al-Quran. Banyak kisah dalam Al-Quran ini dari segi Allah kurniakan nikmat, dan orang yang Allah bagi nikmat ini di hujung-hujung Allah cerita mereka inilah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal 'abdu, nikmat hamba yang Allah bagi ini di antaranya nikmat mereka bertaubat, beribadah kepada Allah. Yusuf, Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Allah bagi nikmat kekayaan, menjadi menteri, menjadi
orang-orang yang menguruskan kekayaan perbandaraan di Mesir. Allah puji Nabi Allah Yusuf alaihi salam sebagai hamba yang bersyukur kepadanya, hamba yang melakukan ibadah. Nabi Allah Sulaiman, Allah bagi kekayaan menguasai alam ini, menjadi raja lautan, daratan. Maka dengan nikmat kuasa yang Allah bagi, manfaatkan untuk menjadi hamba Allah. Allah puji. Contoh-contoh yang banyak Allah bagi dalam Al-Quran, supaya kita renung, supaya kita tadabbur ayat-ayat ini, supaya kita baca, supaya kita ambil contoh daripada orang-orang yang Allah bagi kurniaan nikmat-nikmat ini, supaya nikmat ini memberi manfaat balik kepada kita di akhirat nanti. Jika tidak, nikmat ni akan berlalu. Jadilah orang-orang yang kufur dengan nikmatnya, maka nikmat tidak memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Sebab itulah banyak saya sebut di awal tadi bahawa Allah kurniakan kepada kita nikmat ini. Nikmat itu belum terbukti satu nikmat yang besar bagi kita selagi mana kita tidak gunakan nikmat itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walau hakikatnya kita kata nikmatlah, kita dapat sihat, kita dapat kaya, kita dapat keluarga, kita dapat kuasa, kita jadi orang yang disanjungi. Tetapi semua itu belum tentu menjadi suatu kebaikan bagi kita kalau kita tidak gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah kekalkan kita untuk kita istiqamah melakukan ibadah. Allah kekalkan kita ni di kalangan hamba-hamba yang walaupun kita diuji oleh Allah, walaupun kita menerima pelbagai ujian, tapi kita kekal melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi membuktikan kita ni adalah orang hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, kita tangguh dulu setakat itu sampai hadis yang ke-40. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang ke-41 dalam pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا